Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri qawli. Amma ba'd. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pengajian kitab Indahnya Hidup Bersyariat, bahagian pengebumian jenazah. Apabila matinya anak Adam, maka menjadi kewajipan kepada saudaranya yang masih hidup untuk menguruskan jenazahnya. Ada 4 perkara yang kita kena buat bila saudara kita meninggal. Pertama, mandikan dia. Kedua, kafankan. Ketiga, solatkan. Dan yang keempat, kebumikan. Ya? Jadi pada sini lepas menceritakan tata cara solat jenazah sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara utama dalam solat jenazah, 4 perkara utama dalam solat jenazah, iaitu ada 4 takbir niat. Takbir itu sudah pastilah. 4 takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat. Takbir yang ketiga kita berdoa. Takbir keempat boleh lagi berdoa atau terus beri salam. Lepas salam maknanya dah selesai kata kita. Yang lain tu kalau dibuat lepas solat itu, nak doa tambah itu optional, seperti kata tambahan. Ya, tambahan yang difikirkan baik oleh para ulama. Sebab kadang-kadang kita ni orang-orang Asia ni tak berapa faham mahir bahasa Arab. Masa sembahyang tadi, sembahyang baca doa tapi tak berapa nak faham. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi ya, tuan imam ni akan baca lagi doa dalam bahasa Melayu pula kadang-kadang. Jadi imam janganlah baca bahasa Arab pula. Arab dah selesai dah tadi. Ya, moga-moga menimbulkan keinsafan kepada orang ramai. Tapi kalau tak buat pun tak ada masalah langsung. Yang selepas salam tadi, sebaik-baiknya disegerakan urusan jenazah tadi dan segera dibawa terus ke kubur. Yang tuan-tuan tengok acara-acara lain itu tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Itu ada kawasan setempat. Ya. Baik, terus pengebumian jenazah. Kita wajib menyegerakan pengebumian jenazah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kuat sama mai kuat ya. Nabi kata apa? Segerakanlah mengebumikan jenazah. Patutnya lepas solat tak ada apa-apa terus bawa. Jangan buat macam-macam ritual yang bukan-bukan, yang pelik-pelik kita kan. Jangan. Jika dia seorang yang baik, maka kebaikan itu telah kamu segerakan dia ke arahnya, iaitu kebaikan tersebut. Dan jika dia adalah selain daripada itu, iaitu tidak baik, maka kejahatan itu telah kamu lepaskan daripada bahu-bahu kamu. Ya, kita segerakan pengebumian tadi untuk menyempurna. Kalau dia seorang yang beriman mukmin, supaya dia mendapat bahagiannya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul saya kata teman-teman, kubur ini, ya, alam barzakh ini tempat transit. Di situ ala-ala syurga pun ada, ala-ala neraka ada. Ada bahagian kita macam syurga dan ada bahagian kita macam na'udzubillah, macam neraka.
bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Kalau dia beriman, amal soleh, dia dah mendapat nikmat di syurga tadi. Dia dalam alam barzakh tadi macam syurga. Tapi kalau kita lambat-lambatkan, dia tergantung, tak selesai lagi urusan tadi. Betul juga sebaliknya, kalau dia seorang ahli fujur yang banyak berdosa dan sebagainya, kita beri, kita lepas tangan daripada dia. Takkan kita nak tanggung lah masalah, dan dia kena tanggung lah akibat perbuatan dia tadi. Di situlah bermulanya soalan malaikat Munkar dan Nakir. Hukum menguburkan jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah ke atas orang Islam. Macam juga kita solat tadi, fardu kifayah, maknanya sebahagian umat ini kena buat. Tapi timbul kadang-kadang permasalahan bahawa orang yang tak jelas status agama dia, gaya macam Islam, gaya-gaya dengan cerita macam dah keluar, ataupun pengamal ajaran-ajaran sesat, telah diwartakan sesat. Contoh pernah berlaku di Kuala Lumpur satu ketika dahulu, pengikut Rasul Kahar. Pemimpin dia mengaku dirinya sebagai Rasul, duduk dekat mana? Kemensak, Hulu Kelang, belakang Zoo Negara. Ramai tu, bukan sedikit. Ada seorang makcik ni pernah bekerja dengan saya. Jadi tanya dia cerita pasal Rasul, memang ada kata, kami pun semua salah, orang kampung tak nak sembahyangkan, mandikan, uruskan jenazah. Ada seorang makcik tu yang cakap banyak dalam rakaman tu ada lagi. Okey, berhujang macam-macam ni. Kalau kemudian dia meninggal kan, jadi orang kampung tak nak solat, tak nak mandikan dia. Akak ni dia kata semua salah, tak buat je lah dia kata. Ini macam mana tuan-tuan? Jadi jangan kita buat orang ramai yang bisa bersalah dengan kita, tapi sangka baik je lah, buat je lah. Kalau dia ini betul-betul lah dia, kalau dia tak betul dia, yang penting kita ni tadi. Kecuali jelas sangat kemungkaran dia, dan mungkin juga disebabkan ketahuan. Wallahu a'lam. Kacau kacau orang macam ni. Apabila kewajipan itu telah dilaksanakan oleh sebahagian orang, maka gugurlah kewajipan tersebut kepada orang lain. Tetapi sekiranya meninggalkan kewajipan tersebut, maka semua orang akan menanggung usul. Saya rasa ini tak jadi hal lah. Biasanya orang Islam ni buat jenazah ni perfect lah. Ada tak orang sini meninggal tak ada orang nak sembahyang sebab dia tak pergi masjid? Tak ada. Kita bawa dia pergi masjid tak, walaupun dia tak nak pergi. Kita letak dia depan sekali, walaupun kalau dia datang pun duduk belakang. Allah Tuhan solatlah kamu, ada kata-kata tulisan, solatlah anda sebelum anda disolatkan. Kalau kita orang hidup lah, malulah orang musuh kita masuk ke masjid, sedang kita tak biasa pergi ke masjid. Ataupun kita memang bukan kaki masjid, tiba-tiba saudara kita, mak ayah kita, adik-beradik kita meninggal, orang kat bawah mak ayah kita tadi ke depan masjid. Kita nak pergi nak masjid, selama dia tak pernah pergi, mak dia pergi ke masjid, orang bawa dia pun kena lah pergi mana-mana. Hari tu je lah pergi, esok tak pergi lah. Ini mana maruah hadirin tuan-tuan. Nabi kata, idza lam tasta'i fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, buatlah apa kamu suka. Jadi fikirkan waktu masa nanti kita saudara mara kita, lebih bagi kita orang mandikan kita pas. Sebab itulah jangan gaduh, jangan cari pasal dengan saudara-saudara agama seagama kita. Yang baik-baik, yang suat kamu orang masjid kita tadi, penny sindir je. Masjid tak sudah-sudah orang tua ni. Sebab kita nak mencari asarat. Kelebihan atau fadilah menguburkan jenazah berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah wa man hafara lahu fa'ajannahu ujri alaihi ka'ajri askanahu iyah ila yaumil qiyamah wa man kafannahu kasahu Allah yaumil qiyamah min sundusin wa istabaratil jannah." Apa maksudnya? Sesiapa yang memandikan jenazah,
jenazah seorang muslim, lalu ia merahsiakan aibnya. Merahsiakan aib, satu aib jenazah tadi. Dia tahu tak, bila kita mandi jumpa macam-macam, itulah, inilah, kan, mulut baru tutup. Jangan cerita dengan siapa-siapa sekali. Kadang-kadang kat situ je dia dah mengumpat sama-sama kawan-kawan dia, kat mayat. Ya, kita ni masing-masing ada aib kita yang Allah suruhkan. Itu juga ya, Allah suruh kita suruhkan aib saudara kita. Mengumpat itu bukan kerja seorang muslim. Ya, mengumpat ni usulnya Allah umpamakan seperti apa? Makan daging saudara sendiri. Ini kan pula dalam keadaan saudara kita tidak berdaya nak mempertahankan diri dalam hati kita kan. Lumpur ada tumbuh muda yang lain macam apa ke, nampak ekor ke, jangan cerita berekor ya orang tu, cerita ya. Kalau nampak muka tiba-tiba jadi macam babi ke apa ke, kalau nak cerita sekadar pengajaran ya, rasanya tak ada masalah. Jangan sebut secara khusus, jangan buat teknolog nanti jadi babi. Ada berlaku satu ketika dulu di tanah air kita, ustaz dia cerita, bila cerita jadi masalah kan? Ya, sebab terkenal orang ni. Baru dulu tak macam sekarang. Jadi polis kena siasat, kau berbumikan macam mana ya, nak tengok lampu-lampunya ini jadi benda-benda macam ni ya. Kalau lah berlaku pada kita sendiri tuan-tuan, memang tengok rupa jadi babi ya. Awal-awal lagi tak mandi lah kan, awal-awal lagi kita tak mandikan ya. Takutlah. Kadang-kadang jangan buat cerita tak ada apa pun, kita nambah-nambah cerita. Jangan main ya. Merahsiakan aibnya, Allah akan memberi keampunan sebanyak 40 kali kepada. Jadi mulut tutup ya. Dan sesiapa yang menggali liang lahat, menggali kubur ya, kita tak sebutlah liang lahat, man hafara lahu, menggali dan fa'ajannahu, dan menutupnya, gali kubur dan menutup kubur ya, lalu menipusnya, ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal kepadanya sampai hari kiamat. Dan sesiapa yang mengkafaninya, nescaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat ya. Yang ni syok ni tadi, siapa tolong kafankan kawan saudara tadi, takut ke beri? Takut kena bagi mayat. Awal dia tak boleh nak ustaz, tapi tak boleh, tak ada keberanian. Tak acilah orang hadis tu, orang kena pakai kan. Tak susah tuan-tuan ya. Saya dah cerita balik minggu lepas, saya maaf baliklah bumi. Sebenarnya nak kafan, nak mandi cukup senang. Yang jadi susah tu kita campur aduk dengan perkara-perkara tambahan ni tadi. Asasnya mandi macam mana orang hidup lah, macam mandi wajib kita sendiri. 3 perkara tadi. Apa tadi? Dengan niat, tujuannya, adanya air digunakan ya, untuk menghilangkan najis tadi dan diratakan kepada seluruh tubuh. Soal kanan, kiri, apa semua itu ya, tentang perkara-perkara sunat kelebihan itu juga nak kafarkannya. Saya cerita dah kenapa, apa gunanya kapur, apa gunanya kapas tadi ya, nak menutup rongga-rongga ni tadi. Itu juga kapas yang bahagian hamparan tadi, takut ada cecair-cecair yang keluar. Maklum orang mati ni semua rongga-rongga dia terbuka. Jadi apa pahala mengkafan tadi? Nescaya Allah akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat nanti ya, dengan pakaian daripada sundus. Dalam Al-Quran ada banyak perkataan sundus wa istabrak. Perkataan ini bukan perkataan Arab sebenarnya, daripada bahasa asing, dikatakan bahasa Parsi, wallahu a'lam. Pelik sikit perkataan ini, tapi dalam Quran digunakan sundus dan istabrak. Apa sundus? Sundus ini sutera tipis, dan istabrak sutera tebal. Dekat dunia orang lelaki jangan mimpi nak pakai ya, nak pakai sutera haram hukumnya. Walaupun cantik macam mana pun indah, kecuali orang tertentu yang mana dia ni terbukti ada penyakit, doktor sahkan dia tak boleh pakai kain kapas, sutera yang boleh. Itu lain cerita ya. Jadi kalau dah dapat pakai pakaian seperti itu, maknanya di mana dulunya? Syurga lah kan.
takkan dapat pakai kain sutra tapi bukan neraka. Ada orang yang buat itulah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu berbagai. Kecenderungan manusia dalam berbuat baik itu macam cara. Ada orang dia suka, di samping dia solat, kelebihan hati dia suka bersedekah, duit dia banyak. Ada orang suka bersedekah walaupun duit dia tak banyak. Ada orang suka senyum. Ada orang rajin berzikir. Sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Siapa tu mufarridun? Allah kata Nabi sebut az-zakirun Allah wa az-zakirah, mereka yang banyak berzikir daripada kalangan lelaki dan perempuan. Jadi maksud bahawa ulama tadi adalah zikir-zikir yang bukan zikir khusus, iaitu zikir selepas salat. Itu pun sama. Ada orang yang suka berpuasa, tuan-tuan. Ada orang yang suka menguruskan jenazah. Masjid tak pergi zakat, jemaat dia pergi. Tapi kalau ada kematian, dia lah dekat kubur. Okey tak orang macam ni? Okey lah. Daripada badak baik muda, daripada tak ada baik ada. Okey, maknanya dia dah ada hati ke situ. Kita jangan tutup dia. Kau ni apa, kubur ada masjid masing. Nak tegur tu pelan-pelan. Dia tak ada kekuatan, tapi dia dah baik. Kalau dia tak gali kubur, siapa nak gali? Tuan ya, bukan senang juga. Kalau hati tak ada kuat, tak berani gali kubur. Dia nak gali kubur ni kena orang ganas sikit ya. Pokok sebatang kan. Tapi janganlah pasang lagu kan. Yang bukan pasangan syirk lah. Baik. Jenazah tidak boleh dikebumikan pada 3 waktu yang dilarang. Ini yang saya sebut dahulu. Ya. Waktu ini kecuali solat-solat yang ada asbab sebelumnya. Dia sertakan waktu ke bumi dengan waktu solat. Waktu solat jenazah dan ke bumi sama, 3 waktu ni waktu haram sebenarnya. Apa Nabi sebut? Salasu sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihi. Dan 3 tempat, 3 waktu yang mana Rasulullah melarang kita untuk solat padanya. Au an naqbura fihinna mautana, ataupun kita menguburkan orang mati dengan kita. Jadi tuan-tuan, tak ada dah orang lain, kita lah yang pandai sikit kat situ, tegur lah. Kadang-kadang tak boleh pakai. Orang-orang lama pun dia tak tahu juga. Jangan lebat waktu-waktu haram. Pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi. Namun ketika mana? Ketika matahari baru nak terbit. Syuruk contohnya. Syuruk kita pukul 7.20. Jadi 7.20 ni tak boleh lagi sehingga dia benar-benar terbit. Lebih kurang setengah jam, iaitu segala. Wahina yaqumu qa'imul zahirati hatta tamila asy-syams. Ketika matahari tengah terpajak, dekat-dekat nak terpajak tadi, sehinggalah dia dah jatuh. Mana dekat-dekat zuhur tadi, 10-20 minit sebelum zuhur tadi, janganlah. Tunggu selepas solat zuhur. Ada sekali saya pergi tuan-tuan, yalah, orang kampung, kita ngikut dia, tak tahulah sampai waktu zuhur dengar bunyi azan zuhur. Ada waktu-waktu yang amat tidak baik sebenarnya. Tapi tak apa-apa dah, mereka mulakan begitu. Jadi kadang-kadang kena lepas panggil untuk itu kan. Tak kerti kadang-kadang, bukan semua kerti. Pernah juga saya cerita, saya menghadiri kadang-kadang proses pembunuhan bacaan tauhid ya. Allahu Akbar. Ini cerita tahun 1997. Dulu saya tak adalah terlalu mengikuti sangat ya. Baru balik belajar kan. Cik tu baca tauhid untuk bapa saudara saya dekat Bonibel ya, ada kubur situ. Nama bapa saudara saya Sa'ad. Nama ibu dia saya tak ingat. Tapi dia sebut Sa'ad, wahai Sa'ad binti Aminah. Jadi empat kali dia ulang, wahai ya Sa'ad binti Aminah. Saya nak menegak lah. Tak jadi binti dan tidak ada ubah. Balik saya tegur lah. Dulu memang tak apa kita orang muda kan, selalu Pakcik kenapa buat dia sebut binti? Ni pakcik saya lelaki. Oh, dia memang kalau nak mati kena binti kepada ibu dia kata.
Saya faham maksud dia nak kepada ibu. Tapi binti dia tak faham maksud dia. Binti maknanya apa? Anak perempuan. Bin, anak lelaki. A-L-A-P. Itu dia. Isa binti Maryam ke bin Maryam? Jelas Isa bin Maryam, bukan Isa binti Maryam. Lah baca talqin. Jadi imam tak tahulah. Baca talqin pun macam tu. Bin dengan binti pun banyak buang tempat. Ya, kadang-kadang tak tahan juga tegur orang. Memang kejahilan yang jelas. Dia tidak tahu. Ya, dia tegur. Jadi kadang-kadang mereka berhubungi dengan waktu ni. Ya, ini jelas tadi. Wa hina yaqumu qa'imu zahirah, ketiga maka dibaca tadi. Wa hina tadayyafu syams lil ghurubi hatta tahu. Ketika matahari dekat-dekat nak jatuh, mana dekat-dekat maghrib tadi, setengah jam ataupun 20 minit lagi nak masuk maghrib. Bila orang kita dalam tuan, kalau meninggal mau cepat penuh, awal sungguh takut sangat dosa. Dosa lain dia tak ingat sangat. Kalau meninggal dapat hasar selalunya dan dia malam tu jugalah. Jadi tengok, kalau rasa-rasa tak sempat, relax. Dekat-dekat dengan maghrib simpan dulu. Tunggu bila? Lepas maghrib okey tak? Maghrib pun tak elok juga. Bila masuk waktu maghrib, Nabi kata panggil anak-anak negeri masuk rumah, kunci pintu-pintu tadi. Pada masa itu jin paling banyak berkeliaran. Adalah karim bapak tentang jin. Nak kita bawa kubur lah waktu maghrib. Sekarang tak ada sampul. Kena bagi mayat lah apa lah. Ini jangan main tak tuan. Waktu syaitan banyak, jin banyak tadi. Dia musik. Nak cuba boleh lah. Ada waktu lebih baik sikit, iaitu selepas Isya kalau nak buat malam. Tapi jangan sampai larut malam, 12:30 malam. Itu hantu gerangkum masyarakat keluar kan. Memang dalam hadis Nabi menyebut tentang dah lewat malam, menyusahkan, gelap dan sebagainya. Simpan hari subuh. Jadi 3 waktu ni tak baik, tak elok untuk ke bumi maupun solat. Ya, baik. Ini disebutkan waktu larangan penguburan jenazah, simpulannya tengah malam ya. Ini berdasarkan riwayat lain. Matahari sedang terbit, matahari di tengah langit sampai tergelincir, matahari hampir terbenam. Baik, seterusnya cara penguburan jenazah yang betul ya. Pertama, jenazah muslim tidak dikuburkan bersama mayat orang kafir atau sebaliknya. Jadi orang bukan Islam tidak layak dikebumikan bersama dengan orang Islam. Sebab tu kalau tengok di kampung lah ya, ada setengah kampung ada kadang-kadang orang kampung ni bunuh diri, mati tergantung, dia gantung diri dia sendiri. Pernah kampung ni orang bunuh diri, tak tahu lagi kan, kampung orang lain lah ya? Kampung orang lain ya, saya pernah tengok kejadian ini, orang asing kan ya, dekat kubur, tapi tak bersama kubur, jauh daripada kubur, jauh sikit, tapi masih lagi kawasan perkuburan. Tapi orang ni mati gantung diri tuan-tuan, lain macam pakai baju Melayu. Dalam baju Melayu ada apa? Nak masuk surah Yasin. Adakah dia masuk surga sebab letak surah Yasin? Ya? Letak surah Yasin tak menjadikan perbuatan dia halal. Walaupun dia dah baca Yasin 40 kali, walaupun dia dah solat istighfar, perbuatan bunuh diri ya? Bunuh diri haram, bunuh saudara sendiri seagama lagi juga haram. Yang kedua, disunatkan menguburkan jenazah di kawasan perkuburan. Yang memang ada lah dikhaskan kawasan perkuburan. Ya, sebab apa? Pernah berlaku perang saudara di Selangor antara tentera Tengku Udin, pengikut Tengku Udin dengan Raja Allah, Raja Mahdi Birwan. Ya, satu ketika gabung pada kampung mak saya ni di kawasan Selangor. Saya kecil ni cukup takut nak balik di kampung. Sebab apa? Kubur merata depan rumah, tepi rumah, depan beranda. Ya. Dan besar-besar bahawa saya sekali tengok kubur ni perang saudara, pergaduhan orang Islam sama orang Islam, rebut kuasa pemerintahan. Ya. Itu lain. Sebab
Sebab apa dah tak kuasa dah nak kubur. Ramai sangat orang mati darurat tak ketiga daripada tak kubur. Yang ketiga, para syuhada hendaklah dikuburkan di medan peperangan, itu tempat mereka syahid dan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, melainkan mereka yang mati fi sabilillah. Ya, sahabat-sahabat Allah dikuburkan di situ dengan pakaian itu juga. Ya, dia tidak dikafankan lagi, dia tidak dimandikan lagi, terus dengan pakaian di situ. Jadi kubur mereka yang meninggal sebab perang saudara ini nak kata apa? Syuhada. Jauh lah rasanya. Keempat, boleh dikuburkan jenazah pada malam hari, tetapi tidaklah lewat-lewat malam, mungkin 4 pagi kan. Kelima, jenazah dibawa ke kubur dengan menggunakan pengusung. Ini tak kisahlah sebenarnya dengan apa pun. Yang keenam, bagi orang yang melihat jenazah diusulkan ke perkuburan, dia bolehlah, dia sepatutnya ataupun dia kata sini bolehlah berdiri sehingga mayat itu hilang daripada pandangannya. Maknanya dalam dia kata hormat pada jenazah. Kalau kita naik kereta macam mana nampak ke jenazah ini tulis bolehlah potong kereta jenazah tanpa penghormatan. Kalau boleh, sama juga dengan jalan tadi kan, susah juga kadang-kadang jalan. Ya, yang ketujuh boleh, ya, diharuskan menguburkan 2 jenazah atau lebih dalam 1 lubang kubur bagi keadaan yang darurat atau terdesak. Tetapi sekiranya ada kemampuan, hendaklah menguburkan setiap 1 jenazah untuk 1 lubang kubur. Sepatutnya seorang mati 1 lubang. Yang nak buat 2 ini adalah jika darurat, meninggal itu tak sempat nak kali 2 kan, dia buat 1 lubang tadi 2 jenazah. Rasulullah menyebut ini berdasarkan satu sabda Nabi, "Ihfiru wa a'miqu wa ahsinu wa nfinu al-isnain was-salasa fi qabrin wahid." Galilah, dalamkanlah kalian kamu, lakukanlah dengan baik dan dalamlah 2 atau 3 orang dalam 1 kubur. Maknanya nak beritahu boleh, bukanlah haram, tapi paling baik 1 ya. Yang keempat, sekurang-kurangnya kubur bagi mayat itu ialah 1 lubang yang dapat menghalang bau mayat serta dapat melindungi mayat daripada dibongkar oleh binatang buas. 9. Mengumpulkan beberapa jenazah yang mempunyai hubungan kerabat adalah baik dan digalakkan. Contohnya, seorang suami meninggal, lepas 10 tahun isteri pula meninggal, nampak sebelahnya ada kosong lagi, jelas-jelas letak sebelah, tidak ada masalah, boleh sahaja ya. Ke-10, seelok-eloknya hendaklah lubang kubur itu luas dan dalam. Luas, bukan semestinya bila kubur dapat sempit. Kadang-kadang kesian kita yang nak support bawah 3 orang Allah. Saya pernah bantu kan, tak tahu dah umur sikit tadi, mudah crank, duduk dalam tu crank, tak boleh nak alih ya. Kita juga nak masuk jenazah dan Allah susah je. Kalau jenazah ini kurus lah, kadang-kadang besar, tengok-tengok lah ya. Tapi hari ini rasa tak ada masalah kan, pakai skeleton lah kan, teknolog gorenkan. Tapi kita buat lahat sendiri juga. Paling baik tuan-tuan biarlah besar sikit lebih, janganlah buat benar-benar ya. Ngeri juga tengok mayat kesian kan, dada tak lepas, terpaksa henyak-henyak dalam tu kan, dalam, dan lebih kurang 6 kaki dalamnya. Berikut dia letakkan gambar bentuk lahat. Dia katakan lahat ni tadi ya, di lubang kubur ya, di tepi ya, di tepi lahat ataupun di bawah. Tengok kesesuaian tempat tadi. Ada selalunya kenapa kita buat dekat bawah bukan tepi? Kalau tanah itu keras, kuat, biasanya mereka buat di tepi. Itu adalah lebih baik. Kalau tanah itu kurang baik, maknanya lembut, mudah jatuh, tak sesuai buat di tepi, buat di bawah. Lebih lagi kalau berair. Kita pernah tengok satu kubur yang memang berair, dia dah korek, lepas tu dah sedut air, ada air ini. Selalunya mereka letak dalam keranda dalam di bawah tu ya, tapi kesian juga banyak dah tak mampu lagi dah, air tu keluar, korek pun keluar. Cepat-cepatlah letak tutup. Lemah dan ayat dah mati tuan ya. Dia kita nak letak yang terbaik kalau boleh
Yang ke-11, liang lahat lebih baik daripada liang kembal budi dipanggil. Jika tanah perkuburan itu berat, ini saya dah cerita tadi, lahat tepi lebih baik daripada lahat bawah. Yang ke-12, kubur hendaklah digali secara melintang ke arah kiblat. Sama seperti kita meletakkan mayat ketika hendak disolatkan, melintang. Banyak kes kejadian hari ini tersalah kiblat. Guru yang agak-agak dia ukur betul-betul, oh salah, ada macam jadi macam ni kan. Macam mana? Kalau baru lagi banyak berusuk, kena buka balik alihkan. Tapi kalau lama tak payah, dah selesai. Cara meletakkan mayat itu dalam kuburnya, hendaklah mayat itu dimasukkan dengan menggulurkan kepalanya ke dalam. Paling baik sebenarnya tak kisah pun nak masuk macam mana pun, jadi masuk je. Tapi baiknya disarankan masuk kepala dahulu dan disambut oleh 3 orang yang menanti di dalamnya. Itu pun tengok juga, kalau kubur itu luas, ada setengah kubur kadang-kadang orang kuih ngam-ngam je, nak lama dia tolong kubur sempit, kuih main uang keras, jadi tak lepas 3 orang. 3 itu selesa supaya mayat tadi boleh disambut dengan baik. Kemudian dibaringkan di atas lambung kanan menghadap kiblat. Baring pada pipi kanan ni kiblat. Itulah kubur kita nanti masa tuan-tuan. Setelah itu ditutup liang lahat atau liang kembal budi itu dengan papan atau seumpamanya dan di kampus. 14, ketika mayat diletakkan dalam kubur, sunat membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. 15, jika mayat ditanam dengan membelakangkan arah kiblat atau menelentang atau disembangkan mukanya ke tanah, jika sedar perkara ini berlaku, maka wajiblah digali semula dan diperbetulkan mukanya agar menghadap kiblat. Iaitu apa? Selagi mayat itu tidak berubah atau berbau busuk. Dan 7 hari tak payah. Kalau baru kubumikan puasa, Allah silap lah, kompa silap. Tapi tak mungkin nak berlaku macam tu. Yang ke-16, bagi sesiapa yang berada di tepi kubur itu, disunatkan ia menaruh 3 kepal tanah di dalam kubur itu. 3 tanah tadi dikepalkan untuk dibuatkan pelapis penahan tadi. Sunatkan dibaca, dia katakan minha khalaqnakum, tapi ini semua saranan sahaja. 17, sesudah lubang kubur ditimbus, tanahnya hendaklah ditinggikan sejengkal dan diratakan. Apa tujuan tuan? Sebab tanah kubur ni dia tak mampat, dia akan turun. Biasanya kalau kita letak tanah dalam masa beberapa hari, kita nampak dia akan turun. Jadi kalau letak tinggi, dia turun pun tak nampak lah. Kemudian dipacakkan batu lisannya di bahagian kepala dan kaki. Ini dulu banyak silap tuan-tuan. Hendaknya kalau buat lahat, contohnya ini lubang masuk dekat sini, tapi lahatnya di sini, di tepi. Maka batu lisan nak buat tempat masuk ke di atas mayat, bukan tempat masuk. Itu yang silap kadang-kadang orang. Macam mana tu orang kubur sini tepi, mayat tu gerak ke? Orang hidup dia salah. Yang saya dulu selalu jadi Pak Panik juga lah, tegur orang letak tak ada masa dia belum tutup lubang tadi. Okey, di kepala letak kayu, tak kayu kat kepala dia. Kalau dah kabur nanti kadang-kadang keliru mana satu tempat kepala dia tadi. Ni dia letak dekat tempat masuk. Paling nanti jenuh pula orang. Gali-gali sebelah ni tengok ada mayat di atas kepala tadi. Jadi masa nampak, kecuali kalau lah tengah-tengah di bawah, betul-betul di atas. Ini kena pandai dalam menakal digalakkan juga letakkan batang-batang pokok dari daun-daun yang hijauan. Kenapa tak? Sunnah Rasulullah dahulu, Nabi pernah letakkan batang lebah tambak
Mudah-mudahan lepas ini mendoakan kepada si mati. Itu juga dijuruskan air, mudah-mudahan air ini benda hidup kita ni. Banyak kegunaan dia, antara nak meratakan cepat tanah. Jadi rata, bukan nak bagi khasiat apa-apa, tak ada lebarnya. Ataupun kalau ada pun, yang kedua, doa benda-benda hidup kita ni. Yang ke-18, orang yang membaca talqin untuk mayat itu hendaklah duduk di bahagian muka mayat dengan membelakangkan kiblat. Jadi pembaca ini pun sebenarnya adalah optional juga. Banyak negara-negara lain pengamal ajaran Islam ini tadi, mazhab-mazhab lain, fahaman lain, mereka tak talqin. Ya, kalau pun talqin dibuat, ya, kalau ikut sunnah Nabi berdiri, ya, dan Nabi lebih kepada memberi tazkirah kepada orang hidup, ya, memberi tazkirah kepada orang hidup, bukan kepada si mati. Ini pandangan lah. Kita pun tak nak kecoh-kecoh, nak apa petikan lidah dan sebagainya. Ada baiknya juga untuk kita memberi tazkirah, tapi jangan nak dilihat ini sebagai satu perkara yang mesti. Sebab yang mesti 4 saja: mandi, kafan, solat, kebumikan. Yang lain itu adalah pilihan. Ialah walaupun kita dah sembahyangkan dia, kita rasa Allah tak kuat lagi, nak doa boleh. Bila dia masa tadi, kita juga nak bagi tazkirah, peringatan. Tapi perlu difahami, anak Adam tadi bila dia mati, maka yang tinggal hanya 3 perkara untuk dia. Sebenarnya 3 campur 1 lah. Kalau berdasarkan satu hadis itu 3, dan hadis lain campur jadi 1, jadi 4. Apa dia tadi? Doa, anak-anak soleh, sedekah jariah, ilmunya bermanfaat. Dan yang keempat, umumnya adalah doa saudara-saudaranya seagama. Adapun talqin yang kita buat sebenarnya yang betul adalah talqin masa dia dekat-dekat nak mati ni tadi. Talqin dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau tuan-tuan meninggal di negara-negara tertentu, dia tak ada talqin lagi dah. Kerana talqin itu bukan satu benda yang wajib, ya? Bukanlah benda-benda wajib, tapi adalah pilihan sebenarnya. Tapi setengah-setengah negara nampak macam wajib, mesti, dengan fahaman-fahaman ahli-ahli agama mereka ni tadi. Tempat kita pun nampaknya begitu. Kalau tak talqin, mula dah kita tuduh macam-macam. Puak tu lah, puak ni lah, semua kan. Terbuka dah tuan-tuan, ilmu dah terbuka hari ni. Kita kena faham lah ilmu ni tadi. Tapi pada pandangan saya, ilmukan diberikan tazkirah terutama kepada orang. Jangan bercakap dengan mayat saja. Mayat tak boleh keluar. Senang masuk dalam pocong. Bila datang kepada kamu, orang malaikat bertanya tentang Tuhan, kamu jangan takut, jangan apa. Ni jawapan dia. Baik, tulis nota letak kat dia, baca kan. Allahu Rabbi marrabbuka, jawab dengan hati yang tenang. Allahu Rabbi. Kalau kita sembahyang dengan tuan-tuan, yang menjawab itu sebenarnya amalan kita. Yang menjawab itu adalah amalan kita. Kalau tidak macam mana tuan-tuan ditanya dalam bahasa Arab, awak bila belajar bahasa Arab kan? Tak boleh, tak. Bahasa Melayu boleh, ya? Jadi sebenarnya dia lebih kepada yang hidup. Dengan bersedih, berduka tadi, risau dengan kematian tadi, bagi. Contohnya baru-baru ni seorang ulama terkenal di tanah air, Maulana Fakhrul Razi, duduk di negeri Perak. Isteri dia meninggal, isteri talqinkan dalam keadaan dia berdiri mengikut sunnah Nabi SAW. Dan semua orang ramai pun sebenarnya tak apa-apa elok duduk sebenarnya. Paling afdal adalah berdiri, ya. Sebagai contoh ni satu hadis, an Uthman bin Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayt waqaf alaihi faqal istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al.
Maksudnya diriwayatkan daripada Uthman bin Affan, dia berkata kebiasaan maksudnya dia, apabila Nabi SAW selesai mengebumikan, tapi ikut terjemahan dia, kerana Nabi adalah Nabi, dia tekankan di situ, adalah Nabi. Apabila selesai mengebumikan mayat, baginda berdiri. Nampak? Walaupun kitab ini dia kata kena duduk, tapi hadis yang dibawakan mengatakan bahawa Nabi buat apa? Ya, baginda berdiri di sisi kubur tersebut dan bersabda, mohonlah keampunan buat saudara kalian dan mohonlah untuknya keteguhan, kerana sekarang ini dia sedang ditanya. Jadi kalau kita nak doa, nak bertali apa semua tu okey dia sebenarnya, tak ada masalah. Tapi tak semestinya kubur. Balik rumah, boleh dalam perjalanan, boleh masing-masing, ataupun di situ saja. Pada banyak sambil-sambil dikumikan, jangan sembah kosong, doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa. Ataupun di tanah air kita selalunya selepas terkir diadakan juga tahlil di kubur juga. Ada yang buat balik kat rumah. Jadi jangan gaduh-gaduh tuan-tuan. Okeylah kita semua tu. Ya, sebaiknya jangan lama-lama lah kalau nak talqin pun. Ya. Sepatutnya kita tak boleh tuan-tuan, haram hukumnya duduk atas kubur. Ya, haram hukumnya duduk atas kubur dia tadi. Tapi dia okey. Sebagai menghadiahkan pahala kepada si mati. Ini sebenarnya saranan para ulama sesuai dengan sabda Nabi SAW, yang mana Nabi kata bila selesai proses pengumuman, Nabi nasihatkan orang ramai berita sekiranya supaya banyak minta ampun kepada saudara dia tadi, doakan kebaikan kepada saudara dia. Jadi untuk melengkapkan doa ni tadi, maka para ulama menyusun rangka-rangka ayat-ayat yang nak dibaca, zikir-zikir nak dibaca kepada mayat. Kita panggil dia tahlil. Tapi sebenarnya tahlil itu sendiri apa dia? Asalnya la ilaha illallah. Maka disusunkanlah zikir, rangkap ataupun susunan lirik zikir sebenarnya dengan kematian ini tadi untuk berdoa. Jadi kita doa saja pun tak cantiklah. Kita mulakanlah dengan memuji-muji Allah, bacakan potongan-potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, tapi sebenarnya tak semestinya begitu. Nak baca doa itu pun boleh baca apa-apa ayat lain pun. Ya, adapun perkataan yang dibolehkan menghadiahkan pahala kepada si mati, sebahagian ulama tidak bersetuju bahawa doa ayat-ayat Quran ini boleh jadi hadiah ataupun boleh dipinjamkan ganjaran pahala. Antaranya Imam Syafi'i juga menafsirkan satu ayat daripada surah An-Najm, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan semuanya tiada bagi manusia itu melainkan apa yang mereka usahakan. Maksudnya kalau siapa baca Yasin, dia dapat pahala. Saya baca Yasin, saya dapat pahala bacaan tadi. Boleh tak saya nak pindah, ya Allah, pahala ni pindah kepada si fulan. Tapi kalau kita memberi maksud, ya Allah, berikanlah ganjaran pahala kepada si mati tadi, kebaikan sebagaimana kau memberikan pahala bacaan ayat Quran tadi. Kita minta kepada Allah. Jadi Allah nak berkenan, tak berkenan, kita pulanglah. Namun begitu, ada sebahagian ulama ni tak suka. Itu berbeza tuan-tuan. Mereka tak buat tahlil, tak suka datang. Ini fahaman. Tapi pada pandangan saya, okey dia doa. Tapi kita ingat yang paling baik kita niat itu adalah doa. Doa kita bagaimana? Ya Allah, sebagaimana aku diberi pahala membaca ayat ini, ya, maka kau berikanlah ganjaran itu kepada si mati ini tadi. Allahumma sawaban misla sawabi zalika ma'a mazidi birrika wa ihsanika khususan ila arwahi man ijtama'na. Ya Allah, kurniakanlah pahala kebaikan, ya,
seperti mana pahala yang aku baca, aku dapat tadi, ya, bersama ma'amazidi birrika. Bahasa Arab sedang terjemah maksudnya dia bukan terjemah dia, dengan diberikan lebih lagi, ya, kebaikan tadi, khususnya kepada arwah mati yang kami berkumpul kerananya pada hari ini. Kita ni kadang-kadang sebut nama, tak sebut nama pun Allah tahu. Ya, ini ada asas, ada asas hadis tadi. Disuruh istaghfiru li akhikum, doa dan mintalah ampun untuk saudara kamu. Itulah ulama susun baca apa? Mukadimah dia baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Dia ayat-ayat yang memang baiklah. Lagu dia tadi ringkas, kita berselawat kepada Allah. Ya? Klik balik dekat Allah. Baca amanah Rasul. Ini tuan-tuan mudah biasa baca. Jadi siapa terlupa diri, tak ingat ataupun tak tahu lagi ni, bolehlah rujuk buku ni ke surat 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 sampai doa. Doa kita tahlil, doa tahlil lain sikit daripada apa yang kita baca. Tapi okey, bagus maksudnya sama, ya, sampai 267, 268 dia tukar gambar makanan, kita bagi makanan. Selalunya orang jamu makan. Tapi awas tuan-tuan, yang paling baik jamu makan siapa? Bukan keluarga si mati ni tadi, anak-anaknya. Yang paling baik adalah rakan-rakan yang menyediakan. Lepas bila ada kematian, cantiknya buat dekat surau lah, dekat masjid dia ada kuliah kat surau, di surau sana, surau sini dia orang ramai sediakan. Mereka minta duit ataupun gunakan khairatan kematian. Okey, ya, niat berikan pahala. Sebab memang makanan yang dijamu tadi ada pahala. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi bila Ja'far Tayyar, apa saudara tadi meninggal, Nabi perintahkan sahabat-sahabat buat makanan untuk keluarga Ja'far. Tapi kita ni kita balik sikit keluarga. Dah kalau orang tu meninggal, keluarga dia tinggal anak-anak kecil ni tadi, kita nak paksa dia pula sediakan makanan, takut termakan harta anak yatim. Dan paling baik juga yang ada doa kepada si mati tu tuan-tuan, keluarga dia sendiri lah. Ya, tak perlu lah buat pagi, buat tahlil, petang sekali lagi, malam lagi sekali, 3-4 kali. Sebenarnya tuan-tuan nak buat banyak kali ni, kita sendiri, anak-anak ni tadi, waris-waris ni tadi, kalau boleh setiap kali doa semayang, doakan. Nak bagi jamu makan pagi orang ramai tadi, patut-patut. Tak ada pun hadis Nabi yang suruh pagi 3 kali sehari, hari yang ke-40, hari yang ke-100. Yang kena nak bagi juga, bagi pada orang selayak nak makan tadi. Fakir miskin, kumpul anak adik jamu mereka, itu bagus. Ya? Tapi panggil orang ramai dengan cara yang kita biasa buat ini, dengan kita merasakan manfaatnya baik, kita tak mau makan, sebenarnya adalah lebih baik keluarga si mati sendiri berkumpul sesama dia sendiri, dia buat sendiri, bukan bagi orang lain. Kali sekali okey, bagus untuk kemasyarakatan tadi, bantuan tadi, simpati. Begitu juga jamuan makan tadi sebagai sedekah. Tapi jangan lapor sampai 3 kali bagi orang. Ya, sekali okey, kita boleh tinggal lagi. Orang yang banyak kecil lagi, ya. Kalau ya, insya-Allah doa kita boleh meringankan beban si mati tadi. Kalau pelepah kamar pun dicucuk, dibaca tadi pun boleh doakan. Maka kenapa saudara-saudaranya yang hidup tak boleh doa untuk dia? Ya, ada kebaikan. Baik, saya rasa cukup sampai sini dahulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.